Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Antara adab yang diajar di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa, iaitu apabila kita berdoa, antara adabnya yang antaranya ialah kita hendaklah tidak meninggikan suara dan tidak juga terlalu memperlahankannya. Di antara diam terlalu perlahan dan di antara terlalu kuat. Al-Quran menyuruh kita pilih di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila," dalam surah Al-Isra. Jangan kamu jaharkan salatmu, yakni doa kamu, dan jangan kamu diamkan dia, yakni kamu diam perlahan sehingga tak mendengarnya. Wabtaghi baina dzalika sabila, kamu carilah antara keduanya. Mungkin ada orang yang dia doa, kita tak boleh doa angkat menjerit-jerit doa kepada Allah. Ini benda yang common sense. Manusia ni apabila dia hormat kepada satu pihak, dia akan bercakap dengan bahasa ataupun dengan nada yang elok. Tak semesti di dalam agama, dalam kehidupan biasa pun, bila orang cakap tak dengan orang besar, orang cakap, orang akan pilih nada yang sesuai untuk cakap. Tidak juhur, tidak terlalu kuat, dan tidak juga sampai kawan tu duduk tak dengar. Dia kata apa? Allah Azza wa Jal Maha mengetahui apa yang menjadi kehendak hamba. Hamba tak sebut pun dia tahu dah. Kawan tu tak dan doa pun dia tahu. Sebelum kita lahir wujud, dia dah tahu kita nak doa apa. Allah Azza wa Jal ilmunya mendahului kerana masa ciptaannya. Kita tak wujud bilion tahun sebelum kita wujud. Allah dah tahu kita nak doa apa, bila kita nak doa, hari apa kita nak doa. Dia tahu, bukan dia paksa, dia tahu. Kerana ilmunya yang mengatasi zaman. Kalau kita tak sebut ya Rab ighfirli, wahai Tuhan ampunkan aku, dia tahu. Kita minta. Tapi dia menyuruh adab kepadanya supaya kita tidak mengangkat suara tinggi, pergi menjerit macam orang yang memberontak kepada Tuhan, tapi tidak juga angkat tangan sampai tak bunyi apa. Sebut doa, melainkan tempat-tempat yang memang semua orang kena dengar lah, macam ihdinas siratal mustaqim. Ini benda yang memang telah dia fix, dia dah tetap. Bila kita permohonan kita kepada Allah Azza wa Jal, itu pun kita tak menjerit-jerit ketika baca Fatihah. Ini antara adab manusia berdoa. Nabi SAW sebut, "Ayyuhan nas, arba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asam wa la ghaiba innahu ma'akum innahu sami'an qarib. Tabaraka ismuhu wa ta'ala." Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kata, "Wahai manusia, kesian kat diri kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada pihak yang peka dan yang gaib." Maksudnya yang tak ada. Innahu ma'akum, dia bersama dengan kamu. Yakni ilmu Allah, Allah tahu keadaan kamu. Innahu sami'un qarib, dia mendengar, dia dekat dengan kamu. Sebab tu dulu, kalau dulu tuan-tuan masih ingat, siapa-siapa yang lapis lama juga dia ingat.
Saya sekolah menengah tu, masa tu ada tim zikir munajat. Tim zikir munajat ni depa buat semayang dalam masjid. Lepas tu depa semayang sunat, depa zikir sama-sama. Time doa tu depa menjerit-jerit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jerit. Kemudian boleh mereka buat pentomen pula masa tu. Kenangkanlah wajah ibumu, kenangkan, boleh buat selingan pula. Macam memberontak kepada Tuhan. Nabi SAW kata, kesian kat diri hamba. Tuhan tak pekak, tapi dia suruh kita berdoa. Macam juga kita salat, dia suruh kita berdoa kena ada suara. Kita tak boleh Allahu Akbar, kita tak baca Fatihah, aku baca hati. Tak boleh. Kerana qaul, perkataan itu ibadah. Perkataan itu ibadah. Maka kita kena ucapkan, doa kita ucapkan. Tidak terlalu kuat sehingga macam menjerit, dan tidak juga terlalu perlahan. Tetapi wabtaghi baina dzalika sabila, cari jalan antara keduanya, kata surah Al-Isra. Allah ajar kita. Yang berikutnya ialah adab doa yang patut kita tahu ialah kita hendaklah tidak melampau di dalam doa. Jangan melampau. Allah Subhanahu wa taala menyebut ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Doalah kepada Tuhanmu dalam keadaan tadarru', rendah diri, dan khufyah, memperlahankan suara. Maksudnya jangan jerit-jerit. Innahu la yuhibbul mu'tadin, kerana Allah tidak suka orang-orang yang melampau. Melampau ni mungkin berlebih-lebihan, menjerit-jerit panggil Allah. Ataupun juga termasuk dalam melampau ini ialah orang yang minta doa supaya Tuhan hukum dia. Ini juga kes yang dulu doa munajat, saya tak mahu sebut, saya sebut tuan-tuan mengenai. Dia kata, ya Allah, jika ada dosa kami di dunia ini, janganlah kau hukum kami di akhirat, hukumlah kami di dunia, ya Allah. Nabi tak benarkan. Itu melampau. Ini bukan Kristian yang kita kena mesti bayar dosa. Allah boleh ampunkan. Ada orang doa macam tu supaya hukum dia di dunia, jangan hukum di akhirat, supaya bayar kifarah kat dunia ni. Dan Nabi ajak sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Minta di dunia baik dan di akhirat baik. Tuhan boleh ampunkan. Kita buat dosa, tidak semestinya dia kena kifarat kita. Dia boleh ampunkan kita. Walaupun kadang-kadang dia kifaratkan hamba, kerana dia mau kifarat itu, dia nak ampunkan dosa dia, satu hukuman dia kepada kita. Tapi kita tak payah minta hukuman tu. Ya Allah, hukumlah aku di dunia ini supaya kau tak hukum aku di akhirat. Tak payah. Ampunlah aku di dunia, ampunlah aku di akhirat. Bahkan Allah Azza wa Jalla rahmatnya, ada hamba di akhirat dalam hadis Allah sebut dosa dia. Fulan, tidakkah hari sekian ke hari sekian kau buat sekian? Wala sekian hamba aku, sekian hari sekian kau. Dia tak boleh jawab. Memang na'am ya Rab, bala ya Rab, bala ya Rab, ya wahai Tuhan, ya wahai Tuhan. Tuhan bangkit Nabi, benda hak dia buat, hak orang lain tak tahu. Dia tahu maksiat diri dia. Takut hamba. Allah kata satartuka fid dunya wa satartuka fil akhirah. Aku telah tutup aib kau di dunia dan aku tutup ia juga di akhirat. Rahmat Tuhan. Ditutup aib. Apa yang ditutup di dunia bukan mesti dia hukum di akhirat. Mungkin ditutup di dunia dan ditutup di akhirat. Dan kita sebab tu kita doa, wastur uyubi, ya Allah tutuplah aib aku. Nabi ajak, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah.
Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Pagi petang Nabi doa. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta afiat dan kemaafkan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku minta afiat dan kemaafan fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Aku minta pada agamaku, pada duniaku. Fid dini wa dunyaya wa ahli, pada keluargaku, wa mali, pada hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib aku dan amankan perasaanku. Nabi ajak, Nabi doa. Ibnu Umar kata Nabi hari-hari Nabi baca, Nabi ajak kepada kita, so, kita jangan melampau di dalam doa. Ataupun kita doa benda yang melampau, yang tak ada keperluan. Ya Allah, hidupkanlah balik bapakku yang dah mati. Tak boleh. Memang Allah boleh buat pun, tapi benda itu melanggar sistem alam yang dah Allah buat. Yang mati-mati. Kita bukan Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan yang mati. Tumpun Nabi Isa hidupkan orang yang Allah izinkan saja. Dia tak hidupkan balik Nabi-Nabi sebelum daripada dia. So jangan i'tidak. Al-i'tidak fi doa. Kita dilarang untuk i'tidak dalam doa. Adab yang berikutnya di dalam doa ialah tadarru' dan khusyuk dan ruhbah wa rughbah, dia bagi. Tadarru', rendah diri, khusyuk, harap dan takut. Ni yang kita sebut dalam ayat tadi. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang para nabi, bagaimana mereka berdoa. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rahaban wa raghaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu bila para nabi itu yusari'una fil khairat, berlumba-lumba nak buat kebaikan. Wa yad'unana rahaban wa raghaba. Mereka doa kepada kami dalam keadaan raghaba, nak apa yang ada sisi Tuhan. Rahaba, rasa gerun. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk ketika doa. Kita pun khusyuk. Siapa yang semayang makan banyak, semayang tarawih, dia khusyuk. Ada orang sujud tak bangkit tu, lama, ingat doa lama. Rupanya tidur lama. Yang berikutnya ialah dalam doa, satu benda kita kena, dia panggil kena jazam dalam doa. Wa yuqin bil ijabah, dan yakin Allah Ta'ala nak terima. Jazam maksudnya kita doa, kita jangan kata, ya Allah, kalau kau nak terima, terimalah. Kalau tak mau terima, nak buat macam mana? Yang ni kita jangan kata kat Tuhan. Aku ni nak minta tolong hang. Kat kawan-kawan boleh kan? Kalau hang nak tolong, tolonglah. Kalau hang tak tolong pun, aku tak apalah. Kat Tuhan tak perlu macam tu. Ya Allah, hamba-Mu ni minta, kalau kau nak tolong, tolonglah. Kalau kau tak mau tolong pun, aku okey je lah. Dah. Nabi kata, Nabi suruh kita apabila doa, Nabi kata, liya'zimal mas'alah. Hendaklah kawan yang doa tu jazam dalam masalah dah. Nabi kata, idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ghafirli in syi'ta, walakin liya'zimal mas'alah wa yu'azzam ar-raghbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi kata, apabila seorang kamu berdoa, janganlah dia kata Allahumma ghafirli in syi'ta, ya Allah ampunlah aku jika kau mau. Walakin liya'zamal mas'alah, tapi bagi putih, ya Allah ampunkanlah aku. Minta bagi putih. Wal yu'azzim raghbah, dan perbesarkan maksud tu. Tak boleh, ya Allah kalau bolehlah bagilah benar. Tak payah. Dia tak nampak besar. Ya Allah, hamba-Mu ni memerlukan. Yakni Nabi kata liyu'azzam al-raghbah, bersungguh-sungguh, bagi besar, bagi nampak besar kita nak minta. Jangan kata, ya Allah kalau bolehlah aku ni perlu sikit rezeki hari ni.
Atau kita cakap dengan member kita boleh lah. Kalau boleh hang tolong aku sikit hari ni. Dengan Allah jangan. Supaya nampak masalah tu besar, kita ni kecil. Allah suka orang minta kat Tuhan. Allah ni suka. Nabi kata orang hilang tali kasut minta kat Tuhan, Allah suka. Kecil ya tali kasut. Lagi minta dia suka. Minta kat dia. Dan hadis yang selalu kita baca riwayat Al-Imam Tirmidzi, Nabi kata ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dia terima. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin. Ketahuilah Allah tak terima doa daripada hati yang cuai dan alpa. Sambil-sambil doa sambil ambil tak terima Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun kareemun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Amin. Kita doa sendiri. Tu pun kalau kita kata doa sendiri ya, Wahabi berdengung. Tapi bila geng-geng Arab dah main jadi imam geng Arab tak selawat boleh tak? Boleh kumpul. Ramai lah kan. Mula tu Arab terkejut lah. Gaya nak takbir Sallallahu alaihi wasallam terkejut. Ingat ada sembahyang dia salah baru takbir salah dah. Dia kata geng-geng tu tak berdoa. Berdoa. Ni tu imam kita diam berhenti antara 4 rakaat tu doa supaya kita pun boleh berdoa. Doa dalam keadaan adab-adab tadi ya, berdoa dalam adab-adab yang diajar tadi. Sufyan bin Uyainah tabi'i, dia kata la yamna'anna ahadukum minad du'a'i ma ya'lam min nafsihi fa inna Allah ajaba du'a asyarril khalq iblis la'natullah qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal munzarin. Sufyan bin Uyainah kata jangan halang seseorang kamu doa disebabkan apa yang dia tahu tentang diri dia. Dia kata kita tahu diri kita tak apa nak elok kan. Kita nak doa kita jadi malas. Doa pun Tuhan nak terima aku ni perangai teruk. Sufyan bin Uyainah kata jangan halang kamu untuk berdoa dengan apa yang kamu tahu tentang diri kamu. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah terima doa daripada hamba dia yang paling jahat sekali, Iblis. Iblis kata qala rabbi fa'anzirni ila yaumin yub'atsun. Wahai Tuhan, tolong tangguh saat aku sehingga hari dibangkitkan manusia. Allah kata qala fa innaka minal munzarin. Allah kata sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditunggu, yang ditangguhkan. Iblis, iblis jahat kan? Tuhan laknat. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ya habis jahat, tak ada jahat daripada iblis. Kan orang kata hang ni jahat daripada iblis dah, iblis jahat kan. Kata Sufyan bin Uyainah, Allah telah terima doa iblis, minta tangguh supaya jangan hukum dia Zat bagi mai hari dibangkitkan manusia. Allah terima. Allah kata kau diterima. Kalau iblis punya jahat Tuhan terima, takkan kita jahat daripada iblis? Doa ke Allah. Sebab tu manusia ada kelemahan, ada sebab, tapi doa. Sekurang-kurangnya kalau Allah tak terima segera doa tu pun, doa tu tetap jadi ibadah dan Allah akan berikan perkara yang kadang kepada dia yang insya-Allah akan kita sebut nanti. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sebab tu tentang kadang-kadang kita ni penilaian. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia pernah pergi rumah orang, pergi nasihat orang. Kata hang ni tak malu ada. Hang ni ulama ya. Pasal apa main rumah aku?
Kan? Hang nak main nasihat aku apa? Hang dah. Main rumah aku. Tak malu kata. Hang duduk tempat hang. Ini Taimiyah kata, Firaun jahat pada hang lagi. Nabi Musa lebih baik pada aku. Tentulah tak boleh dibanding. Nabi Musa pernah pergi istana Firaun. Pergi nasihat Firaun. Boleh lah aku main rumah hang nasihat kan. Kan takkan tak boleh kan. Kadang-kadang orang kata berapa duk pergi nasihat geng-geng tu kalau terima pun. Wih, Firaun pun Allah suruh Nabi Musa pergi, Allah akan menjemput Firaun mai. Izhaba ila Firaun innahu tagha. Kamu wahai Musa dan Harun pergilah pada Firaun, dia tagha. Dia melampau. Tuhan habaq siap dah, dia tagha, dia melampau. Sebelum Firaun wujud kita Tuhan tahu dah Firaun tak nak terima hak Nabi Musa dan Umar. Tuhan Maha mengetahui. Tapi Tuhan mau alam ini berjalan menurut peraturannya. Seorang yang nak dihukum oleh Tuhan, hendaklah ada orang pergi habaq dulu kat dia. Ramai orang hak kita kata jahat-jahat ni kan dah siapa pergi habaq pun dia. Kita duk kata kok jauh ke. Kau Presiden Amerika pun tak ada siapa cerita Islam hak betul apa kat dia. Pakai duk dengar kat CNN lah. Jadi manusia tak sampai kan. Rom dan Parsi jatuh setelah dapat surat Nabi dah. Nabi hantar wakil pergi jumpa. Nabi tak kata hampa mai sini aku nak bagi nasihat, aku tak kelepak pergi lah. Apa pula game baik nak pergi kat game jahat kan. Tak hantar sahabat pergi. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi pergi bawa. Nabi pilih Dihyah paling handsome, paling kacak, pergi bawa surat. Dia tak pilih hak lekeh-lekeh, bukan hak tak segak tak bagus kan. So dia tahu jenis geng-geng ni ego kan. Tengok yang main pun hidung kemek dia cerita apa kat aku ni kan. Bukan salah orang hidung kemek kan. Main pun sengit, tapi Nabi biar hantar yang handsome perwakilan. Dia tengok main, wih segak ni. Main mana kalau aku hak segak pun ikut, hampa hak tak segak pun kena ikut lah. Lebih kurang begitu lah kan. Kan? Orang hak naik kereta bis sedih siapa mau ikut. Ni naik start motor 3 kali baru jalan pun nak belagak tuduh babi lah. Habis masa yang akhir nanti insya-Allah kita sambung. An yulihha fi du'a wa yu'zim al-mas'alah wa yukarrir du'a thalasan. Antara yang berikutnya yang disebut dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud sebut bahawa Nabi SAW apabila doa yang penting, Nabi doa 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Jadi kalau kita minta satu, kita ulang sampai 3 kali. Kalau kamu doa, kamu hendaklah doa sebanyak 3 kali dalam riwayat Imam Muslim. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, "Idza sa'ala ahadukum falyukthir." Bila kamu doa, kamu banyak kali doa. Jadi kita doa masa sujud, doa dah. Sagi bangkit daripada sujud lagi, sebelum nak bagi salam doa lagi. Habis bagi salam doa lagi. Sagi bangkit tengah malam doa lagi. Pas mayang subuh doa lagi. Banyak kali doa. Karena kata Abu Darda, jiddu bid-du'a, bersungguh-sungguh dalam doa. Fa innahu man yuktharu qar'al bab yushaku an yuftah lah. Kerana orang yang kerap ketuk pintu, memang dia biasanya orang buka lah. Kata Abu Darda, banyakkan doa kata dia. Kerana siapa yang kerap duk ketuk pintu, orang buka lah. Pergi ketuk tak ada orang, balik rumah. Tapi kalau ketuk tak sekali tak boleh. Walaupun dalam sunnah nanti kali, tapi kita ketuk kerap buka kesian dia kan. Kata Abu Darda, kerana orang yang kerap ketuk pintu,
maka kemungkinan besar dibuka untuk dia. Masa wa'afini wa'afu anni wa'afini wa'afu an, afiatkan aku, sejahterakan aku, sihatkan. Dalam masa tu Nabi doa, Nabi sekali. Tapi kalau kita nak ulang yang tu, kita sujud, kita ulang balik doa tu, tak apa. Kita doa, kita boleh kita doa. Tapi yang sunnahnya dia sekali. Sunnahnya ada sekali. Tapi kalau kita ketika itu timbul kita sakit, kita apa, kita bukan kebiasaan, kita sakit, kita apa, kita doa pada kali, kerana kita minta supaya Allah sembuh kita, maka tidak menjadi masalah, kerana memang kita berdoa kepada dia, kita berdoa. Ya, wa'afini wa'fu anni. Ada soalan? Katakan insya-Allah kita sambung pada tak tahu bila sisi kita lagi, insya-Allah. Ni sebelum saya lupa, lambat lagi tapi sebut biar tuan-tuan berbulan jadual 20 Julai pukul 6 petang ada tazkirah saya di Masjid Negeri Pulau Pinang, anjuran kerajaan negeri. Dia buat ni ada TYT pada, tapi jadi mungkin 6 tu kita ada di sana. 20 hari bulan nampak ya, 20 Julai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.